Langsung dari Anjung Floria Putrajaya, inilah kita bawakan bersama dengan anda siaran secara langsung bagi Majlis Perasmian Karnival Usahawan Desa yang dibawakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Pada ketika ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun tiba di pentas utama untuk Karnival Usahawan Desa. Alhamdulillah, kita akan meraihkan tarikh yang bermula 22 hingga 26 November 2023. Seketika kita berikan tumpuan utama di pentas utama dan juga kita memberikan bayangan untuk apakah atur cara yang akan disusuli dengan ketiban Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan selepas ini, insya-Allah kita akan menyaksikan apakah antara amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karnival Usahawan Desa ataupun KUD masuk edisi tahun 2023 dimulakan sejak tahun ataupun dimulakan sebenarnya pada tarikh 22 hingga 26 November 2023 oleh Kementerian Kemajuan Desa dan juga di wilayah. Dinaungi dan juga dibantu serta dipacu oleh agensi-agensi sebanyak 10 agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang mana menyasarkan sehingga 1 juta pengunjung. Dengan nilai transaksi yang mana produk-produk jualan usahawan desa dianggarkan dan juga dijangkakan bernilai 10 juta ringgit. Jadi Alhamdulillah masih kesempatan ini untuk anda hadir beramai-ramai ke Anjung Floria Putrajaya. Banyak pengisian menarik dan juga pelbagai jualan produk-produk usahawan desa dan juga produk PKS yang dikongsikan dan juga ditawarkan bersama dengan anda. Kita terus ke pentas utama untuk acara perasmian Karnival Usahawan Desa 2023. Sudahlah engkau berangan, uang dah banyak berjaya, copet bertindak menjadi usahawan desa yang membanggakan.
dia persembahan tarian selamat datang daripada Begitulah persembahan pembukaan yang diiringi dengan muzik tradisional, Cak Lempong dan juga tarian, dan juga disusuli juga dengan lagu yang dikumandangkan iaitu Apa Kono Jang. Dan ini sebenarnya merupakan suatu bentuk puisi yang dinyanyikan oleh masyarakat di Negeri Sembilan untuk membawa kepada pengertian dan juga kesedaran supaya anak-anak belia, malah masyarakat di luar bandar dan juga di desa perlu untuk memajukan diri dan juga perlu untuk meningkatkan serta mengevolusikan diri dan juga komuniti. Maka ini bersesuaian sebenarnya dengan Karnival Usahawan Desa untuk memastikan agar segala bentuk latihan, segala bentuk bantuan dan juga aspek bimbingan keusahawanan akan dapat direkayarsakan dan juga diterjemahkan melalui pelbagai bentuk geran, bantuan dan juga aktiviti-aktiviti dan juga inisiatif dan juga latihan yang dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Karnival Usahawan Desa ini bukan hanya berkisar berkenaan tentang aspek jualan semata-mata, yang mana ramai pempamer dan juga kebanyakan peniaga-peniaga malah usahawan-usahawan yang terdiri daripada usahawan desa yang memaparkan produk-produk PKS masing-masing. Tetapi juga dengan agensi-agensi yang turut sama untuk membantu mereka yang berminat secara langsung dan juga tidak langsung dalam aspek keusahawanan, khususnya memaparkan produk keusahawanan kecil dan juga sederhana. PKS ini merupakan antara produk-produk yang menjadi entiti kebanggaan bagi usahawan desa, jadi ia juga boleh menyumbang kepada ekonomi dan juga komuniti negara secara tuntasnya. Maka bertarikh dari 22 sehingga 26 November 2023, beberapa hari ini ataupun sepanjang minggu ini, Anjung Floria dimeriahkan dan juga disediakan dengan pelbagai pengisian menarik untuk bersama-sama dengan para pengunjung sehingga 1 juta pengunjung jangkaannya. Jadi, apakah yang menarik untuk kita melihatkan kepada Karnival Usahawan Desa ini? Apa yang dikongsikan? Ayo sama-sama kita saksikan sedikit imbasan dan juga sedikit pengenalan berkenaan Karnival Usahawan Desa 2023 dan juga apa yang boleh kita saksikan di KUD ini. luar bandar melalui perluasan akses. Hai korang, nak ajak korang untuk ramai-ramai ke Karnival Usahawan Desa. Anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah 22 hingga 26 November ini bertempat di Anjung Floria Putrajaya. Daripada pukul berapa tu? Daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Macam-macam aktiviti ada, gasing terbang pun ada, you all. Jadi jangan lupa sekali lagi pada bila? Pada 22 hingga 26 November ini, okey? Guys, tak perlu risau, jalan kaki jauh ya. Park je kereta, nanti akan ada bas yang akan ambil korang pergi ke Anjung Floria. Jadi kita jumpa dekat sana. Terima kasih kepada pihak Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah dalam penganjuran Karnival Usahawan Desa 2023. Kalau diimbas kembali, Belanjawan 2024 memperuntukkan sehingga lebih daripada 500 juta ringgit peruntukan untuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan sudah pastinya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga merangkap ke Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah memastikan agar setiap peruntukan itu direncana untuk menambah baik, merejuvenasi dan juga meningkatkan tahap pembangunan usahawan di desa dan juga untuk memastikan agar masyarakat di desa dan juga di luar bandar juga terkesan dan juga tertumpu dengan pelbagai bentuk latihan, sama ada latihan TVET, pembangunan belia dan juga pembangunan komuniti. Apa yang penting di Karnival Usahawan Desa ini, seperti mana yang telah pun dihasratkan oleh pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, sehingga 10 juta ringgit nilai transaksi. Jadi di pentas utama masih lagi berlangsung majlis perasmian. Kita berikan tumpuan untuk bacaan doa di pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, dalam majlis pada hari ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Dengan izin-Mu dapat kami berhimpun di majlis perasmian Karnival Usahawan Desa KUD Putrajaya 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Ya Ghafaru Ya Rahim, Ya Allah, kami berhimpun pada ketika ini dengan hasrat dan juga doa, jadikanlah agensi-agensi kami ini mantap berwibawa, dibarisi pegawai dan anggota serta sekalian warga yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, tidak hanya mementingkan diri dan keluarga tetapi mengutamakan kepentingan agensi
demi agama, pertiwi dan negara. Semoga dengan izin-Mu jua ya Allah, terbentuklah sebuah gabungan pasukan yang mampu mengekalkan keamanan, keharmonian negara serta tercapailah visi dan misi gagasan Malaysia Madani yang kita ciptakan. Ya Fattahu Ya Alim, kami pohonkan juga keselamatan dan kesejahteraan negara yang kami kasihi di bawah pemerintahan pemimpin-pemimpin kami. Moga rakyatnya sejahtera, sentosa, maju jaya, mampu membina, menjana, berdaya saring dalam kelangsungan hidup. Perkukuhkanlah ekonomi negara dengan kepelbagaian inisiatif kerajaan, khususnya buat warga usahawan luar bandar. Ya Rahman Ya Rahim, sempurnakanlah semua pekerjaan kami dengan segala kebaikan dan keberkatan. Ya Allah Ya Wali, hindarkanlah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang boleh menjadi asbab kemurkaan-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Munzilal Barakat, jadikanlah majlis kami satu majlis yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini suatu perpisahan yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibul Fazilah Tuan Haji Nur Azamir Haji Alias yang juga merupakan imam besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Hari ini dengan kunjungan lebih daripada ribuan pengunjung untuk turut bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga turut bersama dengan hadirin pada hari ini di majlis perasmian ialah Yang Berhormat Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menyampaikan ucapan. Jadi ayuh sama-sama kita dengarkan apakah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah Haji Wang dan mewakili pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Mohamad, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Datuk Awang Alik bin Jeman, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, ahli-ahli yang berhormat, pengerusi dan ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, pegawai-pegawai kanan, kerajaan dan rakan strategik, rakan-rakan media, usahawan-usahawan desa yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya pagi ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk menghadiri satu majlis yang sungguh bermakna, iaitu majlis peluncuran Karnival Usahawan Desa 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, pagi ini saya mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Jadi
saya akan membaca teks ucapan beliau, memandangkan pada hari ini beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita atas urusan kesihatan seperti yang kita semua sedia maklum. Semoga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi lekas sembuh dan dapat bersama-sama dengan warga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah merencanakan kementerian untuk lebih kejayaan di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sewaktu muda pernah berniaga hingga baginda memperolehi keuntungan yang banyak. Begitu juga sahabat beliau yang menceburi bidang perniagaan, antaranya Abu Bakar radhiyallahu, Uthman radhiyallahu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, dan ramai lagi. Ini sekaligus menggambarkan bahawa agama Islam menghalalkan jual beli dan menggalakkan perniagaan supaya umat Islam dapat memakmurkan dunia dan mampu menjana kekuatan ekonomi tersendiri. Berniaga bukan semata-mata di premis perniagaan, bukan banyak bidang pekerjaan seperti penternakan, pertanian, pertukangan dan sebagainya pasti berakhir dengan urusan jual beli, juga boleh memperolehi keuntungan hasil daripada usaha yang digemblengkan. Oleh itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan misi dan visi sebagai peneraju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan. Saya merasakan bahawa aktiviti perniagaan adalah salah satu cabang yang boleh membawa ke arah mencapai visi misi ini. Alhamdulillah, melalui penganjuran Karnival Usahawan Desa yang telah berlangsung sepanjang tahun 2023 di seluruh negara dan kemuncaknya pada KUD Putrajaya kali ini, saya yakin bahawa ia bukannya sekadar mampu memperkasakan masyarakat pendesaan dengan aktiviti perniagaan, malah dapat menyantuni masyarakat secara keseluruhannya. Saya juga mewakili Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada atas kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ke KUD Putrajaya hari ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sangat sibuk, yang untuk datang walaupun dengan jadual yang sangat sibuk, menunjukkan keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri kepada masyarakat di pedesaan. Kita beri tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya juga mengalu-alukan dan berterima kasih atas kehadiran barisan pemimpin kerajaan peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri, kepimpinan akar umbi serta sidang hadirin yang sama-sama hadir menyemarakkan lagi majlis kita pada hari ini. Tidak lupa juga penghargaan saya kepada 10 agensi di bawah KKDW serta penglibatan daripada bahagian pembangunan usahawan desa, UD, bahagian korporat dan pembangunan kemahiran, bahagian pembangunan ekonomi komuniti dan giat mara dalam pengisian program dan aktiviti sepanjang KUD Putrajaya
yang berlangsung dari 22 hingga 26 November 2023. Begitu juga terima kasih saya ucapkan kepada Perbadanan Putrajaya di atas penggunaan lokasi Anjung Floria yang sememangnya semakin sinonim dengan penganjuran acara-acara luaran berskala besar di Putrajaya. Begitu juga buat para pengunjung KUD at Putrajaya yang hadir memberi sokongan kepada KKDW dalam memartabatkan dan mengangkat produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan desa ke satu tahap yang lebih tinggi, serta rakan media yang membuat liputan dan hebohan mengenai program dan perkhidmatan yang ditawarkan sepanjang karnival ini. Hadirin yang dihormati, KUD at Putrajaya 2023 merupakan penganjuran ke-9 dianjurkan oleh KKDW, di mana kali terakhir penganjuran ini dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun ini KKDW juga telah mengadakan 5 program mini KUD di beberapa buah negeri, iaitu Negeri Sembilan mini KUD at NS Fest, Negeri Kedah mini KUD at Sungai Petani, Negeri Selangor mini KUD at Sungai Besar, Negeri Johor mini KUD at Simpang Jeram, dan Negeri Pahang mini KUD at Simpang Pelangan. KUD at Putrajaya adalah platform yang terbaik bagi usahawan desa mendapatkan bimbingan kerajaan dan menjadi ruang untuk mendapatkan bantuan khidmat nasihat dalam meningkatkan produktiviti serta mengembelengkan perniagaan. Program ini juga menyasarkan penyertaan bahagian-bahagian dari kementerian dan juga agensi yang turut menyediakan program pengukuhan keusahawanan dan pembiayaan keuangan kepada usahawan desa. Bagi merancangkan program kali ini, seramai lebih 800 usahawan desa yang terdiri daripada pelbagai kategori, termasuk kategori makanan, kategori perkhidmatan, kategori tekstil dan peruncitan, kategori fashion pakaian, kategori produk kecantikan dan kesihatan, kategori kraft tangan, dan kategori produk pertanian menjadi fokus utama pelaksanaan KUD at Putrajaya, dan seterusnya menyasarkan transaksi jualan sehingga 10 juta yang meliputi jualan tunai, padanan perniagaan dan tempahan, serta dapat menarik penyertaan sehingga 1 juta pengunjung sepanjang program berlangsung. Penganjuran KUD at Putrajaya ini akan memberi impak yang positif kepada keluaran usahawan tempatan, bukan saja dari segi jumlah jualan, akan tetapi yang paling penting dapat memberi persepsi yang positif bahawa kualiti produk usahawan tempatan, khususnya usahawan desa, adalah setanding dengan produk yang diimport dari luar negara. Hadirin yang dihormati sekalian, adalah menjadi hasrat kerajaan untuk membentuk semangat keusahawanan yang utuh, bukan saja dalam kalangan para usahawan, malahan seramai mungkin rakyat Malaysia. Pembentukan masyarakat Malaysia yang berfikiran keusahawanan merupakan asas dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan serta membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Hasrat ini boleh dicapai melalui yang pertama, pemberian grant menerusi program pensijilan perniagaan, Business Enrichment Stabilization Transformation BEST, khususnya bagi pensijilan halal
kepada 204 syarikat penerima yang berjumlah 2,830,125 bagi tempoh tahun 2021 sehingga 31 Oktober 2023. Yang kedua, pemberian grant berjumlah 2,782,191 bagi tempoh sehingga 31 Oktober 2023 menerusi program sokongan keusahawanan luar bandar kepada 561 orang usahawan desa. Dan yang ketiga, melahirkan usahawan baru dalam bidang profesional menerusi program Professional Financing Scheme Prospek Mara dengan 117 syarikat telah berjaya terbentuk dengan memberi peluang pekerjaan kepada 538 pekerja rakyat tempatan serta jualan terkumpul keseluruhannya syarikat berkenaan adalah 162 juta dari tahun 2021 sehingga kini. Hadirin yang dihormati sekalian, berbagai aktiviti tarikan pengunjung telah dilaksanakan. Antaranya ialah forum perdana ehwal Islam, persembahan nyanyian nasyid, perkampungan mini orang asli dan lain-lain pengisian sepanjang KUD at Putrajaya berlangsung. Pelaksanaan program KUD at Putrajaya ini dimeriahkan lagi dengan penggunaan kupon penggalak jualan yang keseluruhannya bernilai sehingga 200,000 yang diberi secara percuma kepada semua pengunjung-pengunjung untuk memeriahkan lagi jualan usahawan yang menyertai program KUD at Putrajaya kali ini. Selain daripada itu, KKW telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan produk pelancongan desa yang menarik dan mampu menambat hati setiap pengunjung. Komponen rural tourism diperkenalkan khususnya bagi tujuan ini. Komponen ini dijayakan dengan penyertaan oleh hampir semua lembaga kemajuan wilayah serta program Desa Lestari yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat pendesaan. Hadirin yang dihormati sekalian, KUD at Putrajaya turut mengadakan pameran yang disertai oleh bahagian-bahagian di KKDW, agensi serta anak syarikat dan jabatan serta agensi luar KKDW seperti Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Jabatan Pendaftaran Negara, Agrobank, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Halal Development, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Jabatan Perdana Menteri yang berfokuskan kepada keusahawanan, pendidikan serta penawaran kemudahan-kemudahan lain yang disediakan. Diharapkan para pengunjung akan mengambil peluang ini untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan atau agensi yang terlibat bagi memulakan atau mengembangkan potensi perniagaan masing-masing. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim di atas kesudian meluangkan masa untuk meluncurkan Karnival Usahawan Desa Putrajaya tahun 2023. Saya juga merakamkan penghargaan kepada kementerian dan juga agensi-agensi KKW, Perbadanan Putrajaya serta tidak dilupakan para usahawan desa yang telah bekerja keras dalam menjayakan KUD at Putrajaya kali ini.
Ucapan terima kasih kepada para pengunjung yang hadir dan menunjukkan sokongan dengan membeli dan menggunakan produk dan perkhidmatan keluaran usahawan desa yang sememangnya mempunyai kualiti setanding barangan berjenama di pasaran. Semoga usaha penganjuran KUD Putrajaya 2023 kali ini akan dapat membawa makna yang lebih besar dan kebaikan kepada semua pihak selaras dengan pendekatan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah antara ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Rubiah Haji Wang yang juga merupakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Mewakili Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, pastinya hasrat yang disampaikan oleh beliau adalah untuk memastikan agar Karnival Usahawan Desa 2023 ini akan dapat memanfaatkan semua golongan sasar, pemegang taruh dan juga usahawan-usahawan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganjuran dan juga pempameran di Karnival Usahawan Desa 2023. Dan juga dengan kehadiran pengunjung yang dijangkakan malah diharapkan agar dihasratkan sehingga 1 juta pengunjung. Jadi ini adalah kesempatan terbaik bukan saja bagi pihak kementerian dan juga agensi-agensi terlibat, tetapi semua pihak dalam merakyatkan usahawan desa. Terus bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas utama. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Datuk Haji Rubiah Timbalan Menteri, Ketua Usaha KPPA dan rakan-rakan pegawai di Persekutuan dan Negeri, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, terima kasih sudi datang menjayakan KUD di Putrajaya. Dan saya beritahu kepada Datuk Haji Rubiah bahawa sambutan ini sangat menggalakkan. Sebab selalunya acara-acara di Putrajaya ini sambutannya itu luar biasa. Alhamdulillah. Ini kesempatan kita untuk mendedahkan usaha yang dilakukan oleh kementerian dan yang berkaitan dan meraihkan usahawan supaya diberikan dorongan dan sokongan baik dari jentera kerajaan dan juga rakyat. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan salam seperti mana juga Timbalan Menteri tadi dari saudara Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri, Rangkap Menteri yang sekarang alhamdulillah telah tambah sihat afiah, dan saya sempat bersama beliau sejam tadi di rumah, dan insya-Allah beliau akan memulakan tugas dalam sedikit masa lagi. Dia kalau ikut dia nak datang, saya bagi arahan tidak boleh hadir sebab dia perlu masa untuk berehat sedikit dan untuk meneruskan usaha dan kegiatan kita. Saya ucap tahniah kepada beliau selaku Menteri, Timbalan Menteri, KSU dan seluruh jentera di kementerian. Seperti yang saya bisikkan kepada KSU sebentar tadi, kementerian ini penting, kritikal untuk menjamin bukan saja penyertaan tetapi kejayaan usahawan desa terutamanya. Dan jika dengan usaha-usaha kita ini dapat mengangkat, memperbaiki kedudukan ekonomi mereka, ini disebutkan merakyatkan ekonomi. Jadi saya beritahu kepada Dr. Sri Ramlan patut pantau seluruh agensi dan jabatan di bawah kementerian, dan ini harus terpakai untuk semua. Kita sudah setahun dalam kerajaan perpaduan ini, alhamdulillah stabil,
dan kukuh sebagai satu kerajaan dengan dukungan lebih dari 2/3 ahli-ahli parlimen. Soalnya untuk apa? Jawab saya, untuk meneruskan agenda perubahan dan reformasi ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana keyakinan pelabur asing itu bertambah. Saya 2 hari yang lalu pulang dari San Francisco. Memang ada mesyuarat APEC atas undangan Presiden Joe Biden Amerika Syarikat. Dan depan beliau saya gunakan ruang itu untuk menjelaskan sikap rakyat Malaysia tentang kemelut politik dan bencana dahsyat yang menimpa rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Orang tanya saya dari mana ada kekuatan untuk menyampaikan berdepan dengan Presiden Joe Biden yang jarang berlaku. Saya jawab, pertamanya saya terpaksa menyatakan yang hak. Walil haq walau kana murran. Kata yang benar. Orang terkorban nyawa, dirampas harta, pemilikan tanah yang disebut dispossession, maknanya seluruh harta, tanah milik mereka, nyawa dan dignity, maruah mereka, kerana jenayah yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel. Takkanlah untuk kita nak bercakap, menyampaikan pandangan supaya dihentikan serangan, ya, sukar. Sebab itu saya gunakan peluang itu berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat, kuasa besar dunia, menyampaikan. Jadi bila ditanya dari mana datangnya keberanian, saya sebut kerana saya faham denyut nadi kegelisahan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mahu pemimpin mereka menyuarakan pandangan mereka. Dan ini yang saya lakukan bagi pihak saudara-saudara di depan Presiden Amerika Syarikat. Hentikan keganasan terhadap rakyat. Beri ruang segera supaya bantuan kemanusiaan, perubatan, terutamanya makanan, dan alhamdulillah bantuan dari Malaysia diberi keutamaan oleh Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi. Bila saya jumpa beliau bulan lalu, saya beritahu dan minta kerjasama, dan 2 minggu yang lalu bila bertemu beliau di Riyadh, beliau menyatakan bahawa beliau tunai janji. Maknanya ramai yang mohon untuk menyampaikan bantuan, tetapi Malaysia diberi keutamaan di antara negara yang paling singkat menunggu untuk menyampaikan bantuan perubatan dan makanan ke Gaza. Jadi inilah sebenarnya kebijaksanaan kita dalam hubungan diplomatik. Jadi ada yang kadang-kadang dia kecam, dia kata Perdana Menteri ini banyak di luar. Saudara, saya hadir dalam mesyuarat di luar itu yang wajib dihadir. Yang sunat saya tak pergi. Umpamanya persidangan di Riyadh itu persidangan negara-negara Islam, ketua-ketua negara Islam dan ketua-ketua negara Arab. Semua hadir. Dan kita hadir untuk menyampaikan dan bertemu dengan pemimpin dunia Arab, kerana untuk sampaikan makanan, menyatakan pendirian itu lebih berkesan mereka, kerana mereka jiran dan tetangga kepada Palestin. Ke San Francisco, itu mesyuarat APEC, seluruh Asia dan Pasifik, semua ketua-ketua negara hadir. Tapi seperti mana saya sebut, selain hadir menyampaikan pandangan kita dari sudut ekonomi, perniagaan, pelaburan, kita sampaikan pandangan tentang masalah yang berlaku
malapetaka yang menimpa umat Islam dan umat Kristian di Gaza dan Palestin. Bila saya sebut ini, ada juga kalangan luar, parti politik yang menyerang. Dia kata sebab Anwar sebut ini bukan soal umat Islam sahaja. Memang betul, ini isu umat Islam, tapi ini juga isu rakyat Palestin yang bukan beragama Islam. Ratus masjid dimusnahkan, 7 gereja pun dimusnahkan. Jadi apalah salahnya kita menyuarakan simpati kita atas nama kemanusiaan, mengajak rakyat dan umat Islam itu bersama kita, dan umat Kristian yang juga menerima bencana ini, menyatakan simpati dan pertolongan kepada mereka. Ini kalau saya faham Islam, rahmatan lil alamin, itu dia. Tapi berbeza kadang-kadang di luar, kita dicaci maki kerana seolah-olah meremehkan peranan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga fikir tentang masalah ekonomi. Jika ekonomi kita tak berkembang, usaha untuk membantu usahawan desa juga terbatas, ada kekangan. Oleh itu, selain daripada mesyuarat biasa, urusan diplomatik, urusan Palestin, kita gunakan peluang itu bincang dengan syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat, Google, Facebook, TSG yang dari bidang kesihatan yang besar, TikTok, supaya mereka dapat melabur, mengadakan operasi di Malaysia dan memberi peluang pekerjaan ribuan kepada anak-anak muda kita. Jadi bapa-bapa dan ibunya jadi usahawan desa, anak-anaknya dilatih melalui kursus universiti atau institut latihan atau TVET untuk memenuhi keperluan pekerjaan dalam bidang yang lebih canggih, termasuk bidang digital. Jadi ada sambutan yang baik. Diumumkan dengan kerjasama MITI 60 bilion ringgit. Mana dalam 3-4 hari saya di San Francisco, selain mesyuarat APEC, ada saja ruang celah masa kita berjumpa dengan tokoh-tokoh ini dan mereka bersetuju melabur 60 bilion ringgit di Malaysia. Sebelum itu, seperti mana saya sebut beberapa bulan yang lalu, syarikat mikrokomputer, microchip yang terbesar di Eropah, namanya Infineon di Jerman, bersetuju untuk menambah pelaburan ke Malaysia. Ada 2 aspek yang kita kena ingat. Pada ibu bapa, harus pastikan anak-anak itu diberi ruang. Kalau dia mahu masuk universiti, silakan. Di TVET, silakan. Giat mara, silakan. Dan kita pastikan jenis kursus dan latihan itu diperbaiki. Dan Datuk Seri Zahid, saya minta mempengurusikan Jawatankuasa Kabinet menyelaraskan, meningkatkan keupayaan. Kerana bila Infineon nak labur, Infineon, satu syarikat Jerman, memutuskan pelaburan terbesar luar daripada Jerman ialah di Malaysia. Berapa jumlah? 25 bilion ringgit. Ya. Apa yang kurang? Dia kata jurutera, lulusan TVET, semua baik. Cuma tingkatkan lagi kemahiran, keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Maka kita usahakan. Itu dari Eropah. Dari negara China yang berikan perhatian yang baik kepada Malaysia sekarang ini. Negara China semalam umumkan rakyat Malaysia nak negara ke China, selain daripada 3 negara Eropah, dia sebut di ASEAN, Malaysia diberikan keistimewaan boleh ke negara China 2 minggu tanpa visa. Sudah, ini tidak berlaku tanpa usaha Kementerian Luar dan rakan-rakan kita menyampaikan pandangan
Karena kita kata Malaysia kekal bebas dan merdeka. Kita baik dengan Amerika, kita baik dengan Eropah, kita baik dengan negara China. Jangan mana-mana negara nak atur dasar luar kita. Ya, ada orang Amerika, dia kata baik dengan Amerika, jangan baik dengan China. Atau di sebaliknya. Kita tak pakai itu semua. Kerana kita bertanggungjawab menentukan dasar yang akan memberikan faedah kepada negara Malaysia. Jadi pelaburan dari negara China juga besar. Jili Proton di Tanjung Malim itu telah menetapkan kawasan kota otomotif terbesar selain daripada negara China. Dengan pengeluaran awal 500,000 kenderaan Jili Proton satu tahun. Ini saudara, apa faedah kepada kita? Faedahnya ialah peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Sebab itu saya nak pastikan TVET, Institut Latihan, Giat Mara terutama di sekitar Perak, Selangor dan berdekatan diubah suai untuk memenuhi keperluan Jili Proton dari segi otomotif. Hal-hal ini kita lakukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi negara kita. Sebab itu saya katakan, setelah 1 tahun kerajaan perpaduan, sudah sampai ketikanya kita ajak rakyat tumpu soal pertumbuhan ekonomi dan negara kita. Ada orang bicara masalah orang Melayu tertekan, Islam tercabar. Itu hanya retorik politik kosong. Kerana kenyataannya di sini adalah pendirian kita. Kementerian ini sebagai buktinya 70, mungkin 80% lebih kegiatan itu memberi manfaat langsung pada orang Melayu dan Bumi Putra, masuk di Sabah dan Sarawak. Tetapi yang dan program tahun ini di bawah kerajaan perpaduan jauh lebih tinggi dan baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan Kementerian Keuangan kepada negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan, ini faktanya jauh lebih tinggi daripada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi yang diwar-warkan dan difitnah, negeri-negeri ini dianaktirikan. Islam tercabar. Siapa yang cabar Islam ni? Apa program kita yang dikatakan mencemar Islam? Saya tanya di kementerian, desa di wilayah ini, dan program KUD ini, yang mana yang bercanggah dengan Islam? Tetapi inilah yang jadi naratif politik yang tidak berkesudahan. Sebab itu saya katakan kita akan jawab dengan tegas, tetapi ia tidak mengalih pandangan kita. Kita akan tingkatkan usaha, bangunkan baik Melayu Bumi Putra atau kedudukan Islam, dan menjamin keselesaan dan keadilan bagi semua kaum di negara Malaysia ini. Jadi saudara, saya sebut tadi kepada Datuk Seri Ramlan, Malam Menteri, dan tadi sebelum ini kepada Menteri, beberapa keutamaan kita. Tahun 2024 ini masa kita untuk melaksanakan beberapa program yang tertangguh puluhan tahun, termasuk penyasaran subsidi. Orang akan main bila kita katakan kita tarik subsidi untuk ayam, riuh rendah akan naik. Bila kita tarik subsidi, rupanya harga ayam lebih terkawal daripada dulu. Tetapi andai kata naik harga, kita tak akan tukar dasar penyasaran subsidi, tapi kita boleh berikan STR, suntikan dana langsung kepada keluarga. Kalau dia kata okey, dia rugi RM30 atau RM50 sebulan dari segi ayam, kita beri suntukan tambahan. Itu pendekatan kita. Tapi sekarang ini harga ayam tak naik.
Katalah gula. Laporan Asia penyakit kencing manis, diabetik paling tinggi di Asia itu di Malaysia. Tak kerja apa kita macam ni, boleh biarkan begini. Jadi ini bukan urusan Kementerian Kesihatan. Saya nak Kementerian Wilayah dan Desa ini juga, Timbalan Menterinya ada sini, KSU, supaya kempen kurangkan manisan gula, kerana ini menjadikan masalah besar kepada kita. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Termasuk teh tarik saya sebentar tadi. Dan bagi saya tahu siapa yang buat tu, kurangkan gula. Ini nak jaga Perdana Menteri kan, nak bagi dia kecil manis lagi ni. Jadi saya tak boleh habis satu cawan. Saya minum terlalu manis. Tak boleh. Jadi semua program kementerian ni, KPPA ada, jamuan dengan arahan kurangkan gula. Kalau tidak, saya rasa kesal betul-betul. Malaysia ini dengan kesedaran Islam, dengan dakwah, dengan tazkirah, diabetik paling tinggi. Maknanya kesedaran tentang kepentingan kesihatan tak dikawal. Jadi yang usahawan-usahawan yang jual, sekejap lagi kalau saya jalan saya nak taste, gula kurang kan gula lebih. Betul lah, kadang kalau gula kurang dia kata kita kedekut, kita tipu. Bukanlah kurang sangat sampai tak ada rasa manisnya. Tapi kena ingat lagu lama dulu. Manis, 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 bukannya gula sayang. Manislah lagi senyummu puan. Jadi kita nak hargai manis, senyum tu lebih baik daripada manis gula. Orang Melayu dulu pandai lagu-lagu lama ni. Dia punya seni kata, yang manis, manis, manis bukan gula. Manis, 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 senyumnya puan. Nasib baik Azizah tak ada. Baik. Itu sebagai satu contoh. Baik. Untuk kementerian ini, saya sebut tadi kepada Datuk Seri Zahid, dalam belanjawan saya umumkan tiap kampung, tiap desa, tiap rumah panjang, tiap kawasan perumahan TPR, kita akan tetapkan sumbangan daripada kerajaan RM100,000 atau paling kurang RM50,000, tengok keadaan dia. Maknanya kita pergi satu kampung ni, katalah Cerok Tok Kun atau Cerok Kudung di Kedah, atau di mana-mana kampung di Kapit, rumah panjang, dan bukan pegawai kementerian yang luluskan projeknya. Kita bagi wang, dan pengulu, penggawa atau ketua kampung atau tuai rumah, dia akan adakan perjumpaan memutuskan apa projek ekonomi untuk kampung itu. Faham kan? Ya. Ini belanjanya itu akan mencecah bilion ringgit. Ini kali pertama kita coba. Ya. Di kampung itu masyarakat datang kuasa, dia putuskan. Bukan nak baiki jembatan atau pagar masjid, itu peruntukan lain. Tapi projek ekonomi. Dia nak tanam sayur ke? Dia nak buat hidroponik ke? Dia nak buat kerang craft ke? Craft tangan ke? Itu keputusan dia. Asalkan dia ikut peraturan. Ikut peraturan. Saya nak tunjukkan bahawa kalau kampung-kampung ini ada kesedaran, dia boleh urus dan tidak ada kecurian dana. Kalau ada, kita minta SPRM dan bawa dia ke tempat yang sesuai. Tapi saya percaya insya-Allah dengan program ini yang kita akan luncurkan awal tahun depan, ya,
berperingkat setiap kampung, setiap desa, setiap rumah panjang, setiap rumah di bandar, khususnya di kos rendah atau sederhana, itu diberi RM100,000 dan minimal RM50,000, dan jawatan kuasa kampung itu sendiri menentukan apa projek ekonomi yang mereka nak jalankan. Dan ini suatu kejutan, belum pernah dilakukan negara kita. Ya. Dan besok kalau berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya, salah mereka. Kita bagi wang kepada mereka, mereka jalankan. Kalau mereka kata untuk ini dia nak kerjasama Jabatan Pertanian, dia hubungi Jabatan Pertanian. Dan semua jabatan, ya, baik Kementerian Pertanian, baik Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa, dengan semua agensi, Mara, Ashraf ada di sini, dan semua mesti ambil perhatian bahawa dalam kes ini apa yang diminta oleh kampung itu mesti dibantu oleh jabatan-jabatan berkenaan untuk mempresentasikan. Saudara, dan di antara kementerian yang saya akan tugaskan untuk memantau selain daripada ICU adalah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa. Ya. Bantu pantau supaya projek-projek ini dijalankan. Saudara, ini satu perubahan besar. Saya nak tengok apakah mampu orang-orang kampung sendiri memutuskan menjalankan dengan kos yang lebih rendah. Dia tak ada nak bayar pegawai. Itu jabatan kerajaan. Dia uruskan, maknanya RM100,000 itu apa yang boleh dilakukan walaupun projek kecil-kecil. Kalau dinyatakan nampak ada kejayaannya, maka untuk tahun berikut kita akan beri perhatian. Katalah dia ada projek yang tunjukkan keupayaan yang lebih baik, maka jabatan-jabatan atau agensi yang berkenaan boleh bantu. Dan ini saya ingat satu pendekatan baru yang akan melibatkan puluh juta rakyat di semua kawasan. Dan tiap rakyat ini dewasa 18 tahun ke atas, ataupun kalau boleh di kampung dia nak dapatkan input daripada anak-anak muda 16-17 tahun, itu terserah pada orang kampung. Tak ada syarat. Syaratnya belanja dengan berhemah mengikut peraturan yang ditetapkan, ya. Dan kalau ini berlaku, maknanya ini Malaysia mungkin negara pertama yang melibatkan puluhan juta rakyat menentukan projek mereka sendiri dan menjalankan kegiatan atas semangat musyawarah di desa. Jadi kita panggil ini dana komuniti madani. Dan perbelanjaan peruntukan awal adalah RM1 bilion, dan saya percaya dia tidak cukup dan mesti ada kemungkinan ditambah 2 bilion sebelum akhir tahun sekiranya perjalanan ini lancar. Jadi saya harap semua jabatan, pegawai bagi kerjasama yang baik dan mengelakkan pertindihan. Yang tadi juga saya sebut, KSU, semua kementerian terutama melibatkan soal begini, elakkan pertindihan. Semua jabatan yang terlibat harus diselaraskan. Baru-baru ini kita bincang umpamanya cyber security. 5-6 jabatan terlibat dalam cyber security. Ya. Jadi kita putuskan hanya satu dan penyelarasan. Yang kedua, beberapa hari yang lalu saya umumkan tentang Digital Network, IDN, yang sekarang diselenggarakan oleh MIMOS dan ditetapkan mampu pengawasan dasarnya. Jadi semua kegiatan yang melibatkan usaha memperkenalkan digitalization di jabatan dan kementerian, semuanya wajib dihentikan dan diselaras dengan mampu dan MIMOS supaya tidak ada pertindihan. Maknanya jabatan-jabatan ada peranan dia untuk membuat apps, tetapi core prinsipal itu ada. Kalau tidak sekarang ini nak pinjam dari tekun, ada sistemnya lain.
Nak pergi ke MARA, sistemnya lain. Nak pergi JPJ, sistemnya lain. Ini bukan cara transformasi digital namanya. Jadi dalam pendekatan kita hanya satu je. Dia ada password, satu saja password. Dan dia petik untuk IDN dan dia masuk apps dia sendiri. Di situ keluar. Dia nak pergi ke MARA, nak pergi ke Residengan, nak pergi ke JPJ, nak pergi ke pendaftaran hanya dengan satu password. Ini hal-hal yang harus kita perbaiki kerana terlalu banyak belanja untuk masing-masing jabatan, agensi dan kementerian buat kerja yang sama dan membazir wang rakyat dan wang negara. Saya kata kena hentikan dan mungkin hari Isnin mampu akan keluarkan arahan baru tentang isu digital transformation atau digital technology untuk jabatan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua usahawan yang bersama, yang memberikan kerjasama. Terima kasih kepada rakan-rakan pegawai yang membantu dan seluruh jentera yang bersama. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan KUD Putrajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah antara ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena dengan perasmian KUD 2023. Seterusnya untuk gimik pelancaran Karnival Usahawan Desa 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga yang berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian akan turut menyempurnakan acara gimik perasmian KUD 2023. Usahawan Desa KUD Putrajaya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri nanti adalah memegang steering pengemudi yang disediakan. Ini sebagai simbolik, sebagai pemimpin nombor satu negara, umpama nahoda, peneraju sebuah kapal yang pastinya akan membawa kelasi mengharungi cambaran dan gelombang yang akan ditempuh menuju ke Pulau Kejayaan. Dan terbukti KUD Putrajaya merupakan bukti inisiatif kerajaan dalam memastikan pembangunan usahawan Bumi Putra di puncak kejayaan. Baiklah, dalam kiraan 3, pohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri bersedia. 3, 2, 1. Itu dia, kapal sudah pun boleh bergerak ke lautan. Tepukan atas gimik pelancaran atau peluncuran yang telah pun dilangsungkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan dengan sesi penyampaian geran dan juga bantuan keusahawanan. Sekali lagi pohon sudi apalah kiranya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kekal untuk menyampaikan geran kepada para penerima. Di samping itu juga kita persilakan ke pentas yang berbahagia Datuk Seri Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA, untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri di pentas utama. Mulakan dengan pembiayaan perniagaan program pembangunan usahawan profesional Prospek. Namun sebelum itu sedikit perkongsian info. Program ini merupakan satu usaha untuk mewujudkan usahawan daripada golongan profesional yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Pelaksanaan awal Prospek pada tahun 2018 adalah dalam bidang perubatan melalui jaringan klinik di bawah satu jenama, iaitu UNI Klinik. Pada tahun 2019 dikembangkan kepada bidang farmasi dengan jenama UNI Farmasi.
pada tahun 2020 dikembangkan kepada bidang pergigian dengan jenama UNI Dental, serta pada tahun 2022 Prospect terus dikembangkan dalam bidang perakaunan di bawah satu kumpulan dikenali sebagai Prudence Consulting Group PACCT. Baiklah, pembiayaan bernilai 5.16 juta beserta simbolik logo program Prospect. Kita persilakan keempat penerima. UNI Klinik Dr. Muhammad Akmal bin Mashhum, UNI Klinik Papar Sabah, UNI Farmasi Puan Fatin Atikah binti Hairudin, UNI Farmasi Bandar Baru Salak Tinggi Selangor. Ketiga, UNI Dental Dr. Muhammad Irfan bin Marwan, UNI Dental Kinarut Sabah, dan Producer Consulting Group PACCT Muhammad Syukri bin Yusof daripada Ipoh Perak. Untuk makluman juga, di bawah program Prospect ini telah menyediakan peluang keusahawanan kepada 105 profesional seperti doktor, doktor gigi, ahli farmasi dan akauntan bertauliah, di mana 117 outlet di bawah jenama ini telah dibuka serta memberi peluang pekerjaan kepada 538 pekerja rakyat tempatan dengan jualan terkumpul keseluruhan syarikat bernilai RM162 juta ringgit. Itu adalah kejayaan yang luar biasa sebenarnya. Baiklah, diteruskan dengan geran pensijilan Halal Best. Dipersilakan. Yang berhormat Datuk Seri, sedikit penerangan berkaitan kemudahan geran di bawah program pensijilan perniagaan ini. Geran pensijilan Halal Best Business Enrichment Standardization and Transformation melalui rancangan Malaysia ke-12 RMK12 di bawah rolling plan pertama RP1, kerajaan telah meluluskan program pensijilan perniagaan MARA berjumlah RM50 juta ringgit bagi membantu meningkatkan standardisasi, produktiviti dan transformasi syarikat, di mana pensijilan yang diperoleh ini memberi peluang ekonomi yang berpotensi bagi produk dan perkhidmatan dengan meningkatkan kecekapan serta keuntungan yang maksimum. Baiklah, kita teruskan penerima-penerima bantuan geran pensijilan halal bernilai 2.83 juta mewakili untuk 204 usahawan. Dipersilakan Muhammad Izzuddin Samsudin, IZ Global Resources Sdn Bhd, iaitu industri makanan dan minuman, jadi perniagaan restoran dan kafe. Untuk makluman kutipan tahunan setakat Oktober 2023 sudah mencecah 1.72 juta ringgit Malaysia. Tahniah. Seterusnya, bagi geran sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB, menerima geran bernilai 3.29 juta ringgit melibatkan 658 usahawan. Dipersilakan Puan Azmiza binti Aziz, usahawan Jakoa dengan jenis perniagaan jahitan. Puan Zanariah binti Zahari, usahawan Kejora dengan jenis perniagaan kambing perap. Dan dipersilakan Puan Ros Juraini binti Yusof, usahawan Ketengah dengan jenis perniagaan pengusaha batik. Dipersilakan ketiga-tiga penerima. Geran bernilai 3.29 juta melibatkan 658 usahawan. Inilah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bersungguh-sungguh untuk membantu usahawan desa untuk terus maju di puncak kejayaan. Tepukan kepada penerima. Mohon kepada semua penerima untuk tampil ke hadapan untuk bergambar bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, pemimpin yang kita kasihi. Rapat sikit. Ya, begitulah antara penerima geran ataupun bantuan keusahawanan yang telah pun diserahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antaranya penerima bagi pembiayaan perniagaan program pembangunan usahawan profesional melibatkan sehingga peruntukan RM5.160.000 dan juga penerima geran pensijilan halal Business Enrichment Standardization and Transformation melibatkan lebih RM2 juta untuk peruntukannya dan 204 syarikat yang terlibat. Manakala
penerima geran sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB. 3 penerima yang telah pun diberikan dan melibatkan peruntukan kepada RM3,291,282 dan juga tertumpuk pada 658 usahawan. Jadi ucapan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas penyampaian seketika tadi. Jadi diharapkan agar sumbangan geran dan juga perkara-perkara berkenaan tentang usahawan desa ini akan dapat dimantapkan dan juga diperkasa, khususnya dalam aspek bagaimana untuk melihat Kementerian Kemajuan Desa dan juga wilayah memfokuskan juga bukan sahaja kepada aspek perniagaan PKS tetapi juga rural tourism ataupun pelancongan di kawasan luar bandar dan juga desa, dan juga untuk pemantapan aspek teknikal TVET dan juga perkara-perkara berkenaan tentang pembangunan belia di kawasan desa dan juga di luar bandar. Jadi kita nak juga saksikan apa perkara-perkara yang penting dan juga perkara-perkara yang mustahak berkenaan tentang Karnival Usahawan Desa dan juga apa yang telah dilanjutkan dan juga diusahakan oleh pihak Kementerian Kemajuan Desa dan juga wilayah. Dengan peruntukan belanjawan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pastinya ia akan diteruskan dan juga akan menjadi suatu cerminan dan juga suatu usaha yang berterusan bukan sahaja pada tahun 2024 melalui belanjawan terbaru yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka Yang Berhormat Menteri Kemajuan Desa dan juga wilayah juga merangkap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan memastikan perkara ini akan dapat diperkasa dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa, khusus untuk masyarakat dan juga komuniti di desa dan juga di luar bandar. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk perasmian dan juga siaran langsung bagi Karnival Usahawan Desa 2023. Apa nak mai ke KUD Putrajaya ke? Tak gaduh buat kereta lah. Naik MRT saja. Bahan mara lainnya pun dah tunggu nak bawa pergi Anjung Floria 22 hingga 26 November. Mai, rugi kalau hampa tak mai. Macam-macam duk ada. Alhamdulillah kita bersua kembali. Sebenarnya tidak lengkap kemeriahan Karnival Usahawan Desa 2023 kalau tiada kehadiran pengunjung dan disasarkan lebih 1 juta pengunjung untuk hadir beramai-ramai sepanjang tempoh dari 22 November sehingga 26 November 2023. Jadi kesempatan ini saya ambil bersama dengan pengunjung yang bertuah untuk bersama dengan saya. Encik Hafiz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dari mana Encik Hafiz? Saya daripada Cyberjaya. Dari Cyberjaya bersama dengan isterinya Puan Afidah dan juga anak-anaknya. Okey, alhamdulillah. Dah berapa lama sampai di sini? Sejak dari pukul berapa tadi? Lebih kurang dah sejam tadi dah. Sejam ya. Okay. Baru sempat suku, tak habis suku baru. Baru di sebelah sana saja. Memang besar ya ruangan disediakan di Anjung Floria ni. Apa sebenarnya yang menarik Encik Hafiz dan juga Puan Afidah untuk datang ke KUD tahun ni?
Saya pernah datang 2 kali sebelum ini, tahun-tahun yang lepas. Memang banyak produk-produk desa yang jarang budak-budak anak-anak saya yang sedang sekolah rendah ni yang jarang tengok. Jadi inilah peluang dia orang nak kenal benda-benda produk-produk desa ni lah. Jadi saya bagilah dia orang rasa makan macam-macam. Macam saya memang daripada kampung. Memang biasa. Kampungnya di mana tu? Tapah Perak. Tapah Perak. Alhamdulillah. Orang Perak ni tengah menonton bersama dengan keluarga yang akan memeriahkan Karnival Usahawan Desa 2023. Namanya siapa ni, Dek? Anissa. Anissa dah jam berapa? 2. Dah jam 2. Memang bangun pukul berapa tadi untuk datang ni? Bangun pukul 8 lebih. 8 lebih Okey, seronok datang Alhamdulillah bersama dengan adiknya dan juga keluarga. Terima kasih. Cik Hafiz, mungkin ini kesempatan terbaik untuk ajak beramai-ramai yang belum lagi hadir dan juga datang ke sini. Apa yang boleh kita kongsikan dengan pengunjung-pengunjung yang nak tengok tarikan yang ada di KUD ni? Saya nak beritahu pada semua rakyat Malaysia yang berdekatan, yang dekatlah senang datang. Datanglah ke karnival ini supaya banyak ilmu pengetahuan, banyak produk-produk yang kita tak tahu, yang kita boleh tahu tentang apa yang ada. Semualah produk-produk dalam Malaysia ni. Sebab banyak sangat yang kita tak tahu sebenarnya walaupun kita rasa kita tahu kan. Jadi macam contoh anak-anak saya tahun lepas baru rasa buah keranji. Jadi tahun ni nak pergi cari lagi ni. Saya pun nak cari kat mana ada buah keranji ni. Jadi datanglah ramai-ramai memeriahkan lagi karnival ini. Ada yang nak cari rojak buah Puan Hafidah kata tadi. Banyak nak carilah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Encik Hafiz, terima kasih Puan Hafidah, terima kasih ya adik. Dan insya-Allah enjoy yourself dan juga banyak yang dikongsikan dan juga dipaparkan dan juga ditawarkan di KUD 2023. Terima kasih Encik Hafiz, insya-Allah kita berjumpa lagi dan juga nikmatilah apa jua yang telah pun ditawarkan di KUD ini. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Encik Hafiz. Itu dia. Juga RTM. Oh, okey, terima kasih. Rare ataupun special ni ucapan ini. Terima kasih banyak. Dan seorang lagi saya bawakan bersama dengan anda. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Dari mana ni? Saya daripada Ipoh. Dari Ipoh. Seawal pukul berapa sampai ke sini? Sampai semalam kami tidur dekat CA Hotel. Lepas tu datang sini lah pagi. Okey. Berapa ramai yang datang ke sini ni, dengan family ke, dengan sahabat-sahabat? Ada buka kedai doTERRA dekat ujung sana. Usahawan? Bukan usahawan, tapi cuma support lah untuk usahawan. Okey. Kedainya itu menjual minyak Asian Oil. Okey. doTERRA nama dia. Di mana lokasinya kalau setepatnya? Mana? Saya tak pasti lagi, saya tak sampai lagi. Okey, di sebelah pentas utama itu ya? Ya, itu je. Okey. Setakat ini sehingga hari ini macam mana hasil jualan, sambutan ataupun pengunjung-pengunjung yang datang ke gerai Puan? Sambutan hebat, bagus dan ramailah orang kata peminat pun ramai dan pengunjung pun ramai. Okey, ini kali pertama berada atau terlibat di KUD ni? Tak, pertama kali. Okey, alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik Puan ya. Terima kasih. InsyaAllah bila nak balik ke Perak balik ni? Mungkin hari ini, mungkin besok. Okey, insya-Allah kita doakan semoga selamat selamanya, dipermudahkan urusan. Terima kasih Puan bersama dengan kami. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan ya. Okey. Baik, antara kepelbagaian dan juga variasi pengunjung-pengunjung yang hadir ke Karnival Usahawan Desa 2023, ada yang mencari pelbagai produk-produk usahawan dan juga produk-produk desa dan juga luar bandar yang menarik dan mungkin belum pernah ditemui oleh kita. Jadi ini peluang yang terbaik untuk anda datang 10 pagi hingga 10 malam. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey, KUD at Putrajaya 2023 dah pun bermula pada hari ini. So tunggu apa lagi? Kita ada 22 sampai 26 ni. Hari ini pun kita dah tengok kemeriahan. Hari ini saya berada di atas beca daripada yang didatangkan khas daripada Kuala Terengganu. Kita ada kat sini ialah alam herba, taman herba. Kita ada makanan-makanan, kita ada food truck kat sini ya. Dekat nanti kita akan pergi tengok laman ternakan. Jadi siapa yang nak beli batik boleh ada batik. Kita ada putu piring, kita ada putu ubi. Jadi pada pengunjung-pengunjung, mari kita bersama-sama untuk menikmati keindahan di Anjung Gloria pada malam ini. Dengan cahaya lampunya, dengan pokok-pokok yang ada di sini, keindahan yang berlaku pada malam ini di KUD at Putrajaya 2023.
Ya, seperti yang diumumkan tadi dan juga disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, antara bantuan, geran dan juga sumbangan yang disampaikan daripada pihak kementerian kepada usahawan-usahawan desa yang terpilih untuk program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar 2023. Saya amat berbesar hati kerana berkesempatan untuk berkenal-kenalan dengan antara penerima bantuan dan juga geran ini. Mungkin boleh diperkenalkan namanya, apa khabar? Khabar baik. Namanya apa dan dari mana asalnya? Saya Azmiza Aziz, saya dari Gua Musang, Kelantan. Okey. Perniagaan yang diusahakan ialah? Saya meniaga jahitan pakaian. Itu je lah. Okey. Dah berapa lama mengusahakan jahitan pakaian ni ataupun dah berapa lama terlibat dalam bidang? Saya menjahit dah lama 3 tahun. 3 tahun. Jadi sehingga setakat ini bagaimana sambutan perniagaan ataupun peluang perniagaan yang puan dah ceburi? Setakat ini amat memberangsangkan lah. Jadi bagaimana nak gunakan bantuan dan juga sumbangan ni? Ada perancangan yang sudah berada dalam pemikiran dan juga perancangan puan? Ada. Dengan bantuan ini, lepas ni saya nak tambah lagi perniagaan saya, nak memperluaskan lagi. Contohnya macam nak tambah kedai lagi, nak buka kedai lagi. Okey. Baik, puan pula mungkin boleh perkenalkan namanya dan juga perniagaan yang diusahakan. Assalamualaikum, saya Ju Izara, menjual produk fashion pakaian batik, iaitu dari Terengganu lah. Okey. Saya di bawah agensi keusahawanan desa Ketengah. Okey, sudah berapa lama dalam perniagaan ini dan mungkin boleh kongsilah macam mana bermula dalam perniagaan ini, puan? Okey, saya mula kiat dalam ceburi dalam bidang perniagaan ni, fashion pakaian batik ni mula pada tahun 2017. Mula berkiat dalam usahawan desa ni lah di bawah Ketengah. Saya bersyukur alhamdulillah kerana pihak Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah banyak memberi latihan, bimbingan dan pelbagai jenis bantuan lah kepada saya untuk memperkembangkan lagi produk pakaian batik saya. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan lagi ni, boleh lagi lah saya menambah lagi saya punya mutu peningkatan lah dalam perniagaan. Dari segi saya boleh memperbagaikan lagi peralatan-peralatan saya lah untuk produk saya. Okey. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan selamat maju jaya. Disebabkan mungkin kekangan saya untuk ke hujung sana, ini mic saya serahkan. Ya, mungkin kita boleh berbual-bual dan juga beramah mesra dengan lebih baik bersama dengan penonton-penonton kita. Puan, mungkin boleh perkenalkan namanya dan bidang perniagaan yang diusahakan, puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, nama saya Zanaria Zahari saya daripada agensi Kejora Johor Bahru. Okey, sekarang saya membuat produk kambing perap. Saya. Okey. Bagaimana nak mengusahakan ataupun menggunakan nilai sumbangan ini, Pak? Okey, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana agensi Kejora telah nampak saya pertama sekali dan kita akan gunakan benda ni adalah untuk sokongan dan dorongan supaya daripada Amsyar Brothers lah, di mana kita akan menggunakan produk ini untuk kita akan orang panggil tambah baik perniagaan. Mentambah baikkan, ya betul, menambah baikkan kita punya flow perniagaan kita hingga ke akar umbi lah begitu. Okey, antara mungkinlah kan kita nak tahu cabaran ataupun ialah kesukaran semasa perniagaan itu mungkin yang paling diingati ataupun yang paling major dalam hidup puan sendiri. Okey, saya punya kesukaran adalah saya bukannya seorang peniaga. Okey, jadi saya baru bertatih dalam bidang perniagaan. Macam saya bagi tahu tadi, saya bersyukur kerana pihak Kejora nampak memberi sokongan yang padu kepada saya dan menjadi tulang belakang kepada saya untuk teruskan perniagaan inilah. Jadi dia memberi sokongan dan dorongan penuh untuk saya terus perniagaan saya ni, dan insyaAllah alhamdulillah sekarang kambing perap Amsyar Brother dah mendapat permintaan yang tinggi dan kita akan terus fokus dan akan orang kata fokus dengan kita punya perniagaan ni, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita ucapkan selamat maju jaya. Amin. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan dan juga doa dan juga pengharapan, dan jangan lupa juga untuk seluruh rakyat Malaysia menyokong perniagaan usahawan wanita kita yang daripada sini, usahawan desa yang daripada hari ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih kepada semuanya. Tahniah
atas bantuan dan juga geran yang terima ini. InsyaAllah inilah antara respon sedikit yang dapat kita ambil dan juga kita tekuni apakah antara pencapaian dan juga pengalaman yang terpaksa dilalui oleh para usahawan, khususnya dalam memastikan setiap bentuk sumbangan, bantuan dan juga geran yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam merekayasa dan juga menambah baik usaha-usaha perniagaan mereka. Karnival Usahawan Dewasa 2023 ataupun KUD 2023 yang dilaksanakan di Anjung Floria Putrajaya masih lagi berkesempatan untuk anda datang dan juga hadir beramai-ramai, dan ini adalah peluang yang terbaik bermula 22 November sehingga 26 November 2023, dan banyak pengisian-pengisian dan juga persembahan-persembahan menarik pada artis-artis ternama tanah air. Juga sebenarnya penumpuannya adalah jualan-jualan dan juga pempamer-pempamer di reruai-reruai yang menawarkan pelbagai pilihan kepada pengunjung dan juga kepada rakyat Malaysia yang hadir di Anjung Floria Putrajaya sehingga tarikh 26 November 2023. Karnival Usahawan Desa 2023, alhamdulillah ini satu lagi usaha di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk bersama dengan rakyat Malaysia. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami dari Anjung Floria Putrajaya hadir beramai-ramai ke Karnival Usahawan Desa 2023. Assalamualaikum.